Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Jamadil Akhir 15 Januari bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim, dan berikut berita utama malam ini. Tempoh kuarantin kes positif COVID-19 dipendekkan 7 hari. Terpaksa decide sendirilah. Kena buat sendirilah kan. Kalau nak hantar kedai memang tak ada kemampuan. Baik, hampir sebulan banjir melanda beberapa daerah di Selangor. Rutin hujung minggu mangsa tragedi itu masih tertumpu kepada aktiviti membersihkan rumah dan pakaian yang ditenggelami banjir lumpur. Tidak kurang juga yang mengambil inisiatif membaiki sendiri kereta yang rosak akibat kekangan keuangan. Dari wartawan Hanisa Hasanuddin yang meninjau di sekitar kawasan Taman Seri Muda, Shah Alam, ada laporannya. Saya meninjau di sekitar Pangsapuri Valencia, di mana tingkat satu Pangsapuri tersebut ditenggelami banjir dalam kejadian 18 Disember lepas. Setibanya di sana, masih ramai penduduk yang sedang membersihkan pakaian dan kawasan rumah yang masih berbekas dengan lumpur. Memandangkan mesin basuh yang musnah, mereka tiada pilihan melainkan terpaksa basuh longgokan pakaian dengan tangan. Tak ada benda apa-apa lah diambil dekat rumah ni dah basah semua kan. Saya ingat tak macam biasa-biasa je lah. Masa lagi mungkin dalam 1 minggu lah macam ni mau cuci. Dah dekat 1 bulan belum habis lagi cuci. Sebab kain akar kan semua basah. Jelasnya baju-baju tersebut perlu dibasuh sekurang-kurangnya 3 kali untuk menghilangkan kesan lumpur serta bau yang tidak menyenangkan. Masalah kereta yang rosak akibat banjir juga menjadi satu masalah buat penduduk di sini, memandangkan rata-rata mereka hanyalah golongan B40. Sekarang ni kereta pun tak hantar bengkel lagi. Masih lagi kita buat sendiri dululah sebab masalah keluangan kita pun baru start menyaga, nak cari duit lagi. Sementara itu bagi Ashri Ishak, walaupun rumahnya tidak terjejas kerana berada di tingkat 5, namun keretanya dihanyutkan banjir dan memerlukan kos yang tinggi untuk membaikinya. Apatah lagi dia turut kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Memang saya terpaksa decide buat sendiri. Bukan apa, terpaksa decide sendirilah. Kena buat sendirilah kan. Kalau nak hantar kedai memang tak ada kemampuan. Jadi tak dengar yang mengatakan ada bantuan untuk orang yang terkesan kan. Cuma yang terkesan tu pada orang yang mengalami banjir lah. Macam rumah-rumah yang tenggelam, itu saja. Tapi bagi kami yang tingkat atas ni, tak tahu apa dia punya apa kategori dia, kami tak tahu. Jadi macam saya sendiri pun, kat mana saya nak mengadu, saya tak tahu kat mana nak mengadu sekarang ni. Meskipun sudah hampir 1 bulan Taman Seri Muda Shah Alam dilanda banjir, namun saya boleh katakan hanya 50 hingga 80% sahaja proses pembersihan dilakukan. Sebagai contoh anda boleh lihat, ini adalah timbunan peralatan elektrik yang ditinggalkan. Bahkan banyak lagi sampah sarap yang belum diangkut. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Kebenaran pengeluaran tambahan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menerusi iCitra sebanyak RM10,000 sekali bayar akan menyebabkan lebih ramai ahlinya bersara di bawah pendapatan garis kemiskinan PGK. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata hampir separuh daripada ahli KWSP mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 dan 55% daripadanya adalah Bumi Putra. Jadi kalau kita benarkan pengeluaran tambahan ni yang diminta ni oleh konon-kononnya lah ya, oleh kajian ini menyebabkan lebih ramai ahli yang perlu bersara lah di bawah PGK, paras garis kemiskinan, dan juga menyebabkan beban yang besar lah kepada seluruh keluarga Malaysia di masa depan, terutamanya jika kegawatan ekonomi ini berlaku. Jadi saya juga ingin jamin bahawa kerajaan peka tentang masalah rakyat ya, dan pelbagai pendekatan diusahakan ya, memelihara kebajikan
terutamanya golongan B40 dan juga golongan M40. Tambah beliau lebih membimbangkan apabila 79% daripada ahli KWSP yang mempunyai simpanan kurang RM1,000 juga adalah daripada Bumiputra. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai hasil kajian awam pengeluaran KWSP Citra yang dibuat Pergerakan Pemuda UMNO pada 11 hingga 12 Januari lalu menerusi kaedah bancian secara maya. Pengerusi Biro Penyelidikan Pemuda UMNO Azril Rizal Yusof Sarid sebelum ini mendakwa bancian tersebut menunjukkan sebanyak 97.1% atau 21,524 individu memerlukan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP Citra RM10,000 secara sekali bayar. Antara sebab pengeluaran yang dikemukakan adalah mahu membaiki rumah akibat banjir, bebanan hutang, modal runcit serta persediaan tabungan kecemasan. Bagaimanapun Tengku Zafrul berkata pada belanjawan 2022 ini lebih RM31 bilion telah diperuntukkan untuk subsidi bantuan selain insentif untuk mengurangkan kesan peningkatan kos sara hidup rakyat. Menerusi bantuan keluarga Malaysia BKM, kerajaan juga memperuntukkan RM8.2 bilion yang memanfaatkan 9.6 juta penerima. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan di Pusat Transformasi Bandar UTC Kota Baru siang tadi. Keputusan kes seorang remaja lelaki yang dijatuhi hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000 kerana cuba mencuri tabung masjid akan disemak semula oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam Isnin ini. Terdahulu keputusan hukuman itu ditetapkan Mahkamah Magistrate Selayang ke atas Daniel Iskandar, 19 tahun. Presiden Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia PPMM Datuk Zainul Rijal Abu Bakar berkata prosiding simakan itu ditetapkan mengikut peruntukan mengikut Bab 31 Kanun Tata Cara Jenayah. Bab 31 Kanun Tata Cara Jenayah antara lain adalah berkaitan kuasa hakim untuk memanggil rekod mahkamah rendah dan kuasa hakim untuk simakan. Tuan Haris Sakinah MKO telah dilantik oleh Daniel Iskandar untuk mewakilinya dengan bantuan PPMM. Semalam, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Man dalam sidang akhbar berkata hukuman yang diputuskan oleh Mahkamah Rendah boleh disemak oleh Mahkamah Tinggi jika didapati berlebihan atau kurang sesuai mengikut undang-undang sedia ada. Media sebelum ini melaporkan tular di media sosial video berdurasi 1 minit 25 saat yang memaparkan tindakan jemaah sebuah masjid memandikan remaja itu seperti jenazah serta melumurkannya dengan kapur barus kerana mencuri tabung masjid. Hanya 25 kejadian kes radang otot jantung atau myocarditis dikesan dalam tempoh 21 hari selepas individu menerima vaksinasi COVID-19 bagi tempoh Februari hingga September 2021. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata daripada jumlah itu 14 kes dilaporkan berkaitan vaksin COVID-19 community keluaran Pfizer, 9 berkaitan dengan vaksin Sinovac dan 2 lagi membabitkan Oxford AstraZeneca. 25 kes itu adalah daripada 433,674,000 kemasukan ke 216 hospital. Kajian daripada Keselamatan Vaksin Malaysia iaitu SafeCovac mendapati kadar sebenar kejadian myocarditis bagi setiap juta dos yang diberikan ialah 0.9 dalam kalangan penerima vaksin community, 0.5 untuk Sinovac dan 0.7 untuk vaksin Oxford AstraZeneca. Dalam kalangan mereka yang berumur di bawah 30 tahun, kadar sebenar berlakunya myocarditis adalah 0.87 setiap juta dos yang diberikan bagi community dan 0.49 bagi Sinovac. Manakala bagi individu berumur 30 tahun ke atas, kadar sebenar myocarditis ialah 1.0 setiap juta dos bagi community dan 0.6 bagi Coronavac. Secara kesimpulannya, Dr. Nur Hisham berkata, kejadian myocarditis yang sangat jarang berlaku setelah menerima vaksin community. Tambahan pula, sebahagian besar kes myocarditis yang dilaporkan adalah ringan, terhad kepada individu dan berupaya untuk sembuh dengan segera. Mengenai kebimbangan terhadap kes myocarditis dan perikarditis berkaitan dengan vaksin, terutama yang menggunakan teknologi messenger acid ribonucleic mRNA termasuk community bagi populasi remaja, Dr. Nur Hisham berkata lebih 33 juta dos vaksin berasaskan mRNA dikawal selia di negara ini.
NPRA tidak mengesan sebarang safety alert yang membuktikan kesan buruk vaksin komuniti dan KKM memberi jaminan kepada orang ramai bahawa kerajaan komited untuk terus memantau sebarang tanda amaran keselamatan kepada program vaksinasi yang sedang berlangsung. Beliau turut memaklumkan penyakit myokarditis kebiasaannya disebabkan oleh virus atau penyakit autoimun. Pembukaan semula pusat pemberian vaksin Mega, satu inisiatif yang tepat bagi mempercepatkan pemberian dos penggalak di saat negara berdepan dengan varian Omicron, dan tinjauan di PPV World Trade Center Kuala Lumpur WTC mendapati sambutan orang ramai terhadap saranan dos penggalak amat memberangsangkan, malah prosedur itu dijalankan dengan teratur dan selesai dalam masa yang singkat. Menurut pengurus PPV di sini, Dr. Sharanjit Kaur Manjit Singh, seramai 1,000 penerima hadir memenuhi temujanji dalam tempoh 1 jam bagi menerima suntikan. Okay, so setakat ni sambutan sejak pagi tadi agak okey jugalah, bagus. So tadi dekat about within the hour tu dah almost 1,000 kita dah vaccinate. Melalui itu, so kita jangka maximum capacity is about 9,000. Dr. Sharanjit menasihatkan orang ramai untuk menerima dos penggalak bagi mengoptimumkan imunisasi badan bagi berdepan dengan pelbagai varian COVID-19. Rata-rata penerima dos penggalak yang ditemui juga berpuas hati dengan operasi di PPV di mana pemberian suntikan hanya mengambil masa sekitar 15 hingga 30 minit bagi setiap orang. Memberi instruction dengan baik dan bagi saya dia mudah sebab kita lain pun banyak. Lagi satu proses dia cepatkan proses untuk kita ambil booster ni. Mereka sangat membantu lah maksudnya. Betul, dia orang sangat membantu pun. Kita ikut je seruan kerajaan, and then untuk sebenarnya bukan untuk protect diri kita sendiri, untuk protect semua orang. Jadi rasa tanggungjawab tu memang kena adalah dalam diri, instead of dan elakkan spekulasi lah. Saya memang jenis orang yang tak suka dengan spekulasi, dan saya just proceed with whatever yang dah dikaji dan sebagainya lah, dan selebihnya kita berserah je lah. 4 pusat pemberian vaksin PPV integrasi di Lembah Kelang mula beroperasi di Kuala Lumpur dan Selangor hari ini, iaitu PPV Aziata Arena Bukit Jalil, PPV Ideal Convention Centre IDCC Shah Alam dan PPV Soka Gakai Kelang yang beroperasi 8 pagi hingga 9 malam. Bertempoh pengasingan kes positif COVID-19 bagi semua jenis varian yang membabitkan individu sudah lengkap divaksinasi serta tidak bergejala ialah 7 hari berbanding 10 hari sebelum ini. Manakala bagi kes positif yang tidak lengkap vaksin atau bergejala kekal 10 hari. Dan ketetapan baharu Kementerian Kesihatan KKM itu akan berkuat kuasa esok. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata tempoh kuarantin kontak rapat bagi individu yang sudah menerima dos penggalak ialah 5 hari dan 7 hari ditetapkan bagi individu yang lengkap vaksinasi yang belum lengkap atau tiada vaksinasi. Ia turut terpakai ke atas mereka yang sedang menjalani pengasingan dan kuarantin. Bagaimanapun prosedur sedia ada bagi pengurusan pengembara yang baru tiba ke Malaysia masih terpakai. Kekurangan bekalan minyak masak dan telur ayam di sekitar Johor Bahru masih berlarutan dan dilapor berlaku sejak Disember tahun lalu. Tinjauan di Bandar Baru Udam dapati pengusaha kedai runcit terpaksa menghadkan penjualan 2 barang asas itu memandangkan mereka menerima stok dalam jumlah yang sedikit daripada pembekal sejak kebelakangan ini. Pengusaha kedai runcit Nurul Liana Muhammad Hatta berkata dia sukar mendapat bekalan minyak paket manakala bekalan telur pula dihantar dalam kuantiti yang sedikit sedangkan permintaan tinggi. Memang berkurangan lah sebab daripada sana kurang telur dia, so hantar kat sini pun tak berapa banyak. Then ini pun sekarang pun dah tak ada, tengah tunggu esok kot dia datang. Kalau minyak pula, minyak botol sahaja yang ada, minyak paket tak ada. Telur dia harga sama, cuma dia punya stok tu kurang lah sebab dia hantar banyak-banyak tempat kan. Muhammad Azizi pula mendakwa kebanyakan pelanggan jarang membeli minyak botol memandangkan harganya yang lebih tinggi dan lebih memilih membeli minyak paket. Bagaimanapun bekalan itu kurang sejak kebelakangan ini. Tapi kebanyakan permintaan minyak paket lah kebanyakan.
Kalau macam minyak motor ni macam dia macam terlalu mahal sikit lah. Ada customer kadang permintaan dia macam minyak paket lah. Kalau minyak motor ni berkurangan lah. Dia tak minta lah. Pada 8 Januari lalu, harga ayam dan telur dijangka naik selepas skim harga maksimum keluarga Malaysia tamat pada 4 Februari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi dilaporkan berkata, langkah itu terpaksa diambil sebagai mengimbangi situasi menang-menang antara kumpulan pengguna dan penternak di negara ini. Kita hidup seperti satu keluarga dan lupakan segala perbezaan yang ada, sama ada dari segi agama, kaum, malah perbezaan fahaman politik, supaya semua rakyat bersama-sama berganding bahu membangunkan Malaysia ini. Letusan gunung berapi cetus tsunami di Tonga. Tonga dilanda tsunami susulan letusan gunung berapi bawah laut. Dan tsunami setinggi 1.2 meter itu menyebabkan beberapa rumah dan rumah ibadat dinaiki air. Letusan terbaru di gunung berapi Tonga Hanga Hapai berlaku beberapa jam selepas amaran tsunami pertama pada Jumaat ditarik balik. Letusan selama kira-kira 8 minit itu menyebabkan asap dan debu tebal berterbangan meliputi jarak beberapa kilometer dan memaksa penduduk di kawasan rendah diarah berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Detik-detik ketika tsunami melanda pantai Tonga berjaya dirakam dan tular di media sosial. Letusan terbaru itu amat kuat sehingga dapat didengar di Fiji yang terletak kira-kira 800 km dari lokasi. Dalam hal itu, Ketua Perkhidmatan Geologi Tonga, Taniela Kula, mengarahkan orang ramai supaya berada di dalam rumah dan memakai pelitup muka jika berada di luar bangunan. Gunung berapi Tonga Hanga Hapai terletak di pulau tidak berpenghuni kira-kira 65 km di utara ibu negara Tonga, Nuku'alofa. Di Palestin, puluhan penunjuk perasaan cedera semasa pertempuran dengan tentera Israel berhampiran Nablus dan Qalqilia. Dan sekurang-kurangnya 15 penunjuk perasaan cedera akibat tembakan logam bersalut getah dan berpuluh-puluh mengalami sesak nafas selepas mereka terhidu gas pemedih mata yang dilepaskan tentera Israel. Ia tercetus antara berpuluh-puluh penunjuk perasaan dan tentera Israel selepas Palestin menganjurkan 2 protes mingguan terhadap peluasan penempatan Israel baru-baru ini dan rampasan tanah di tebing barat. Pertempuran sengit di perkampungan Bait Dajan di timur Nablus. Rakyat Palestin melemparkan batu ke arah askar yang melepaskan tembakan getah dan gas pemedih mata untuk menyuraikan mereka. Sementara itu, 6 lagi rakyat Palestin cedera akibat tembakan logam bersalut getah yang dilepaskan oleh tentera Israel semasa bantahan di perkampungan Kaf Kadum di timur Qalqilia. Di Sepanyol, seorang penyewa yang berang kerana diusir oleh tuan rumah bertindak meletupkan unit pangsapuri yang disewa sehingga mencetuskan kebakaran. Letupan kuat didengari di kawasan pangsapuri Calle Alcor di bandar Ponferrada sehingga menyebabkan serpihan memenuhi jalan-jalan utama serta merosakkan sekurang-kurangnya 2 buah kereta. Letupan gas yang mencetuskan kebakaran itu telah memusnahkan bahagian dalam rumah tersebut sehingga memaksa pihak berkuasa memindahkan jiran-jiran terdekat bagi memberi laluan kepada kerja-kerja memadam api. Menurut sumber, lelaki yang tinggal berseorangan itu dikatakan dihalau keluar dari rumah tersebut sekaligus menyebabkan naik berang. Pihak berkuasa mengesahkan bahawa lelaki itu telah ditahan polis. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan selain penduduk berhampiran telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Penjaga 2 kota suci mengumumkan rancangan untuk mengadakan semula majlis iftar atau berbuka puasa secara beramai-ramai di Masjid Nabawi di Madinah. Majlis yang sebelum ini ditangguhkan selama 2 tahun akan disambung semula di bawah protokol kesihatan yang ketat bagi membendung penularan COVID-19. Memetik laporan Saudi Gazette, pengumuman itu dibuat pada Khamis tetapi dengan SOP yang ketat. Antaranya hanya individu tertentu yang dibenarkan untuk mengagihkan hidangan iftar di lokasi-lokasi yang sudah diperuntukkan.
Had jemaah yang dibenarkan pula akan ditentukan berdasarkan situasi semasa pandemik COVID-19 dan satu tikar hanya dihadkan seramai 5 orang untuk menjaga penjarakan sosial. Penyedia juadah iftar juga dikendaki memuktamadkan kontrak dengan syarikat catering yang diluluskan untuk menyiapkan makanan. Mereka yang diluluskan untuk menyediakan khidmat iftar perlu mengemas kini data mereka bermula awal bulan Rejab. Majlis iftar itu sebelum ini digantung sebagai sebahagian daripada langkah pencegahan berikutan COVID-19 sejak Ramadan 1441 Hijrah iaitu pada 24 April 2020. Peluang berwakaf hasil pelaburan unit amanah. PNB Investment Berhad. PNB Investment dengan kerjasama institusi wakaf terkemuka Wakaf An-Nur menawarkan peluang pelaburan sambil berwakaf pada semua rakyat Malaysia menerusi PNB An-Nur Wakaf Income Fund. Dan pelaburan dalam bentuk unit amanah itu diuruskan syarikat pengurusan dana Islam PNB Investment Berhad yang tertumpu kepada pelaburan security patuh syariah. Malah optimis untuk menghasilkan produk yang inovatif sekaligus berpotensi menjana pulangan. PNB Investment telah menerima berbagai anugerah dan pencapaian. Dalam tahun 2021 sendiri kami menerima pengiktirafan PNB Syariah Premier Fund Anugerah Unit Amanah yang disyorkan untuk tahun 2021 dan 2022 di dalam kategori Core Equity Malaysia Finance. Penganjur yang mengiktirafkan adalah FSM1 yang dahulu dikenal sebagai Fund Supermart. Antara pencapaian lain PNB Syariah Premier Fund, Anugerah Unit Amanah disyorkan 2020-2021, Global Islamic Finance Awards 2020, The Excellent Syariah Fund Management Company, Company of the Year Award for Promoting Education and Investment Literacy at the Sustainability and CSR Malaysia Award 2020. PNB Investment turut menawarkan pelaburan korporat atau institusi di mana setakat 30 November tahun ini saiz aset dalam pengurusannya sahaja berjumlah 1.45 bilion ringgit. 2 dekad ditubuhkan sejak 15 Januari 1993, PNB Investment kini menguruskan 18 produk unit amanah antaranya PNB Syariah TNB Employees Fund, PNB Syariah Asian Stars Fund, PNB Syariah Premier Fund dan PNB Syariah Global Equity Fund. Menjelang 2022,
PNB Investment menyasarkan 3 dana unit amanah baharu yang menumpukan pasaran Asia bagi memberi pilihan kepada pelabur. Lebih menarik, PNB Investment juga mewarisi pengalaman dan kepakaran daripada pelaburan Mara Berhad yang dahulu dikenali sebagai amanah saham Mara Berhad yang juga merupakan pelopor dalam industri unit amanah negara. Selain turut menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai syarikat pengurusan saham amanah paling lama beroperasi di Malaysia bagi kategori perniagaan pada tahun 2017. Bersama membina masa depan anak-anak yatim, komited untuk merealisasikan impian tersebut, Yayasan Islam Darul Ihsan, singkatannya YIDE, kini mengorak langkah untuk membina kompleks anak yatim pertama mereka di Kelang, Selangor, dan kompleks asrama anak yatim Pulau Indah itu akan dibina di atas tanah dengan keluasan 3.47 hektar yang diwakafkan oleh Central Spectrum Sdn Bhd. Carangan pembangunan tersebut telah diperkenan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah pada Majlis Pelancaran Tabung Wakaf kompleks ini 19 Ogos 2019 lepas. Namun, menurut Pengurus Besar YIDE, Nur Muhammad Razali Abdullah, projek tersebut tertangguh disebabkan faktor pandemik COVID-19 yang secara langsung telah mengganggu gerak kerja khususnya berhubung kutipan dana sumbangan. Keseluruhan kos pembangunan yang kita anggarkan adalah 11 juta dan kini kutipan yang kita terima daripada sumbangan orang ramai dan juga eksekutif sebanyak RM7 juta dan terdapat lagi 4 juta yang kita kena pasti. Di mana kalau tengok dalam tempoh 2 tahun ini pandemik COVID-19 ini banyak menjejaskan kita punya kutipan dan kita sedang bermula balik untuk mengutip tersebut. YIDE menjangkakan pembinaan bermula sekitar suku kedua tahun ini. Kompleks Asrama Anak Yatim Pulau Indah mampu memuatkan 200 anak-anak yatim lelaki sahaja serta dilengkapi dengan infrastruktur yang serba lengkap dan selesa. Turut disediakan Dewan Serbaguna serta surau solat Jumaat untuk kegunaan orang ramai dan duit sumbangan solat Jumaat akan digunakan 100% untuk kegunaan anak-anak yatim di kompleks tersebut. Orang ramai yang ingin menyumbang kepada Yayasan Islam Darul Ihsan boleh menyalurkan ke akaun bank seperti yang tertera. Baucer tunai sebanyak RM500 diberikan kepada setiap keluarga yang terkesan banjir bagi pembelian barangan elektrik bermula 7 Januari 2022. Pembelian boleh dilakukan di premis atau platform e-dagang yang diiktiraf Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Ya. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.